Kita tengok semua yang bagi tafsiran yang sama, ya. Tak ada beza, sama. Cuma Mujahid kata. Mujahid kata jin tak masuk syurga. Walaupun jin tu jin Islam, jin yang saleh tak masuk syurga. Itu kata Mujahid, seorang ulama tafsir. Dia seorang aja kata. Yang lain jin masuk syurga, tapi dia orang tak nampak kita. Kita nampak dia. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi jalali wal ikram. Allahumma rabbana su'ul qiyamati bi rahmatika. InsyaAllah kita tangguh dulu yang tu kitab ni sampai kita ambil nanti sifat salbiah. Kita akan sambung yang kedua, sifat salbiah, ya. Kita nak ambil tafsir pula, ya. Sambung pada kitab tafsir. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walaha amma ba'du. Ya. Kita masuk pada penafsiran, masih lagi yakni surah jin, ya. Masih surah jin lagi, kita masih dalam ayat yang ke-6, duduk kupas. Masih dalam ayat 6, ya. Betul, ya? Bukan. Minta maaf. Ya, betul, surah ayat 6, ya. Kalau tafsir Az-Zahar muka surat 168. Suatu riwayat daripada Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa jin yang Islam jika berjumpa dengan manusia yang Muslim, jin itulah yang segan dan lari. Sama ada jin Islam atau jin kafir, malu kepada orang-orang Islam. Manusia bila jumpa manusia yang Muslim, dia malu. Sama ada jin itu Islam atau jin yang bukan Islam. Kalau sembahyang, jinlah yang jadi makmum di belakang. Nampak tak? Jin tak jadi imam. Tidak ada jawatan imam bagi jin, tak ada. Ya? Tak ada. Ya? Jadi bukan manusia. Dan jelaskan pula bahawa jin itu sangatlah segan kepada manusia, baik jin yang kafir atau jin yang Islam. Ya. Ini kita ambil daripada ayat yang disebut pada surah, sebab manusia bergantung kepada jin, ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu ayat 6. Sesungguhnya adalah laki-laki daripada kalangan manusia memperlindungkan diri kepada beberapa laki-laki daripada jin, maka mereka itu telah menjadikan mereka menyombong, kacau balau. Ya, bila kita dah berlindung kepada mereka, jin dipanat takutlah. Jadilah dia patut jadi bangga, jadi sombong. Sedangkan kita tak tahu kita dia patut lemah, pada kita amat lemah sangat-sangat. Jin paling lemah, sebab itu kita tak boleh melihat mereka. Banyak sudut di lemah. Ya, manusia yang kuat sekali. Ya, itu dia katakan. Ya, oleh sebab itu amat janggal kalau manusia yang melindungkan diri kepada jin. Tentu saja kacau balau lah manusia, kerana berkalang ketumpuan yang lebih tinggi martabatnya merendahkan diri kepada yang lebih rendah. Tanda bukti lagi atas kemuliaan manusia ialah bahawa Nabi Muhammad SAW seorang manusia diutus kepada manusia dan jin. Sedangkan Nabi sendiri diutus kepada manusia dan jin, tidak diutus jin kepada manusia. Maksudnya jin itu jadi pula awal daripada manusia. Allah Ta'ala cipta jin dulu awal dalam satu tempoh yang cukup lama. Ya. Di dalam ayat yang kita tengah tafsir ini, jin sendiri yang memberikan ingat. Jin sendiri yang khabarkan perkara ini, bahawa ada laki-laki di kalangan manusia
memperlindungkan diri kepada lelaki-lelaki kalangan jin. Akibatnya adalah kacau balau fikiran. Maksudnya Allah menaikkan darjat kita mendekati Tuhan, menjadi orang yang bertakwa sehingga lebih mulia di sisi Tuhan. Bahkan disuruh agar memohon kepada Tuhan, bukan saja menjadi orang yang bertakwa, bahkan menjadi imam pula daripada orang yang bertakwa, ya. Maka bukan menjadi khadam jin dan syaitan. Itu dia, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah langsung, ya. Itu yang disebutkan sebagai satu pegangan yang kita boleh lihat, di mana Rasulullah SAW sendiri memaklumkan pihak yang mula-mula berlindung kepada jin sudah jadi suatu tradisi bangsa Arab jahiliyah dululah, ya, yang minta perlindungan kepada jin. Suku Arab yang pertama sekali yang minta berlindung kepada jin ni adalah suku daripada Yaman, dipanggil orang-orang Yaman. Suku Arab daripada Yaman, dipalah yang mula-mula berlindung dalam perjalanan. Dipa sampai di mana-mana lembah malam lah, berada lampu apa semua, tak ada jalan raya, dipa nak berlindung di lembah tu, dipa minta berlindung lah, ya. Mintalah penunggu-penunggu di sini supaya janganlah mengganggu kami, bahkan melindungkan kami, menjaga kami. Ini suku daripada Yaman tak sebut. Kemudian yang seterusnya daripada suku Bani Hanifah. Suku Bani Hanifah, ya. Dipanggillah pula puak-puak yang melindungkan diri, minta perlindungan kepada jin. Itu asalnya, kemudian merebak kepada semua bangsa Arab lah yang ada di seluruh, ya, daerah Arab, di negara-negara Arab, sama ada Asia Tengah atau Asia Barat. Itulah puncanya kata tadi ini. Jadi apabila datang Rasulullah sendiri membawa dakwah, Rasulullah sendiri telah mula memimpin, dia telah mengenalkan mengenalkan tauhid, maka mereka ini telah berjumpa Rasulullah, ya. Mula kembali memohon perlindungan. Jadi kalau kita minta tadi berlindung kepada jin adalah satu yang amat lemah salah, sebab jin tu lemah, sangat-sangat lemah, ya. Seperti yang kita maklum tadilah, dia malu kepada manusia, kita nak minta lindung dengan dia memang tak kenal sangatlah, ya. Jadi kita ambil perhati dalam ayat ni, dia bunyi kalimah yang kita baca tadi tu, ayat tu dalam simpulan ayat yang kita sebut, ya, yang awal tadilah, dia bunyi ya'uzuna birijalin, ya. Kalau kita mengambil kira ya'uzu ni terambil pada kata al-uzu. Asal kalimah dia al-uzu ni yakni berlindung ataupun guna menghindari daripada gangguan atau bahaya, sama ada dia manusia ataupun benda atau kenderaan, kereta. Contohnya lah, kita bawa kereta tu, kita nak kereta dengan keadaan dia punya kedudukan semua tadi ini boleh melindungkan kita, selamatkan kita, ya. Jadi kita perlu, kita pakai helmet lagi, orang naik motor kan, itu helmet tu antara masuk dalam kalimah al-uzu. Itu artinya, ya. Jadi pendek kata, ya'udhu ni satu bentuk perlindungan kepada apa juga unsur-unsur yang kita percaya boleh melindungkan kita. Secara lazimnya lah, secara hakikinya hanya Allah sajalah, mengikut tauhid, Allah saja melindungkan kita, ya. Jadi makanya itu diartikan dengan perkataan ya'udhu dalam ayat ni, Berarti ya'udhu tu luas maksud dia. Jadi kalau kita mengambil kira lagi, ya, Nabi Muhammad juga mengajar kita bila masuk ke dalam bilik ayam WC, ya, kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khabath minasyaitonir rajim. Hadis riwayat Bukhari Muslim tu, ya. Daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, buka dalam Bukhari Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khabath minasyaitonir rajim. Sebelum itu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru langkah masuk bilik ayam tu, jangan baca dalam bilik ayam, supaya bila kita buka kain, jin tak nampak. Baca bismillah tu. Kalau tak baca bismillah, habislah, dapat kat depa. Depa pakai jenguk, habislah. Nampak tak? Jadi sebelum nak masuk bilik ayam tu daripada luar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak buang kain lah, tak buang kain tak payahlah. Kalau nak basuh tangan tak payahlah. Kalau sekadar nak basuh tangan, dia basuh kaki tak payah. Tapi kalau kita nak buka aurat, laki-laki perempuan tak kira lah, sebelum masuk ke pintu bilik ayam tu, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru dak langkah masuk, Allahumma a'udzubika minal khubuth wal khabath minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah, ya, daripada khabath. Khabath ini makna kata syaitan, syaitan jantan dan syaitan betina, ya. Bukan jin tau, syaitan ni bukan jin.
Kena habaq kat anak-anak cucu kita, dia takut nak masuk bilik ayak. Cucu saya nak masuk takut bilik ayak. Dia kata, ustazah kata ada jin dalam tu. Allah. Jin pun kena baca yang tu nak masuk bilik ayak. Dia kata syaitan, dia tak kata jin. Khubus, khabath ni satu unsur bakteria. Nampak tak? Itu kajian sains, ya. Harun Yahya, seorang scholar Turki, ya, dia susun, dia buat kajian. Harun Yahya, tanda buka di Google, type Harun Yahya, ya, scholar Turki. Banyak penulisan dia, luar biasa, ya. Dia bagi tahu kata khubus khabath ni unsur bakteria, kuman yang ada dalam bilik ayam. Sebab tu dia bunyi khubus khabath, syaitan jantan dan betina. Dia tak kata orang. Kalau orang lagi-lagi, ya. Bakteria ni ada jantan dan betina. Jadi kita masuk dalam tu, memang kita akan disembungi lah benda tu. Dia keluar daripada lubang jamban, lubang ayak apa semua kan. Maka tu Imam Ghazali pula kaji lagi. Imam Ghazali pula kaji, ya. Dia kata betul. Ada unsur-unsur daripada tanah yang akan keluar melalui lubang-lubang jamban. Sebab lubang jamban kita kena tutup. Bila kita keluar bilik ayak, lubang jamban tu jangan buka. Kena tutup, ya. Kalau jamban pakai jamban yang pakai apa nama? Yang pakai duduk berjinggung tu, kita tutup dengan kayu dengan papan ke apa juga. Jangan bagi wap dia keluar daripada bawah. Wap tu lah khubus dan khabas. Nampak tak? Dia lekat di tolah, kalau kita ada baju apa semua dalam bilik ayak tu semua dia lekat habis. Nampak tak? Ini membawa mudarat lah. Tak sihat lah kita. Itu antaranya Islam sampai sudut tu, ya. Jadi khabas khubus ni Nabi dah kenal kat kita awal. Saintis baru dapat kesan apa dia khabar dan khubus. Itu dia, ya. Menjelang pada kurun yang ke-17 Masihi baru dikenali apa dia khubus dan khabar ni. Dah hebat, ya Rasulullah. Itu dia, ya. Dulu kitab-kitab lama lah, ya. Syekh Ahmad Badram, qadi besar Pulau Pinang. Dia mula-mula qadi pertama Pulau Pinang. Dia kata apa? Dia tulis dalam kitab dia lah, buku dia tulis buku karang. Dia kata kalau mana-mana orang kalau masuk wilayah tak baca yang ni akan dicalik najis kepadanya. Akan dipalit najis. Itu dia. Tu rupanya kuman-kuman tu akan mula melekat di pakaian-pakaian kita, di badan-badan kita. Nampak tak? Itu dia. Itu artinya maka dibacalah doa ni supaya kalau dia lekat pun tak bawa mudarat. Nampak tak? Imam Ghazali pula memperpanjangkan lebih awal lagi daripada dia, menjelaskan bahawa dia adalah kuman-kuman yang keluar daripada bumi, ya. Daripada tu kita panggil sewage lah, ya, septic tank. Dia keluar daripada situ, dia naik balik, ya. Itu yang kita nak ambil faham. Itu di antara kajian ibadah. Jadi kita berlindung dengan Allah, kita tak minta agak jin. Kita berlindung. Allah ya'udzubikal khubuz wal khabas, ya. Dan lagi orang nak bersatu suami isteri, ya. Yang kita baca suami isteri, ya. Allahumma jannibni syaitan, makan dah, wa jannibni syaitan ma razaqtani. Dia dah. Orang lelaki nak mendampingi isteri dia, maka bacalah yang tu, minta berlindung daripada Allah, ya. Itu di antara satu di antara yang menunjukkan kita tak minta kepada jin, minta terus kepada Allah, ya. Paling-paling tidak a'udzubika minka, paling pendek punya doa. Nampak? Apa-apa benda pun kita nak buat, a'udzubika minka, habis. Aku berlindung daripadamu denganmu. Semua benda datang daripada kamu, betul tak? Ya. Segala mudarat mari pada Allah juga, ya. Ad-darun nafi' huwa Allah. Yang beri mudarat, yang beri manfaat Allah. Kalau benda tu baik pun daripada Allah, benda tu buruk pun daripada Allah, maka kita berlindung terus kepada Allah. Paling pendek Nabi ajak kat kita, Allahumma a'udzubika minka. Pendek. Apa-apalah kalau kita nak berlindung, kita tengok apa pelik sikit, kalau mungkin mengganggu kata benda mudarat, baca yang tu, a'udzubika minka, habis. Nak makan ke, nak minum ke, nak buat apa kerja ke, a'udzubika minka, selamat. Mana kita rujuk terus kepada zat yang betul-betul menjadi, mencipta dan mengadakan, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Cantik kan? Tu, ya. Ya. Boleh kan? Itu sebagai contoh yang disebut tadi ini. Maka kita lihat. Baik, sambung kepada apa yang kita baca tadi lah. Sambung, saya baca di sini.
Maka Mujahid mengatakan bahawa maksud Allah menaikkan darjat kita mendekati Tuhan menjadi orang yang bertakwa tadi ini, maka kita berlindung, semua berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mujahid mentafsirkan sebagai terjemahan kita, iaitu kerana manusia pergi melindungkan diri kepada jin, maka jin menjadi sombong. Ya. Selalunya orang yang rendah, orang tinggi minta tolong kepada orang rendah ni nak takut. Dia kata, ke aku ni minta tolong, hebat aku ni. Dia rasa diri dia hebat, datang sifat apa? Sifat ujub. Na'udzubillah. Mari ujub tu kira nak rosak lah tu. Masuk sifat ujub ni dia rosak. Habis, ya. Sebab Nabi ada 3 perkara yang merosakkan. Ya. Salah satu muhlikah Nabi kata, 3 yang merosakkan. Yang pertama al-ujubu. Orang ada penyakit ujub ni memang dia akan rosak. Tak pernah dia jadi menang, tak pernah jadi baik, tak pernah jadi bagus. Amalannya pun tidak cantik. Kalau ada sifat ujub ni bangga diri. Lihat diri dia lebih, lirik diri dia bagus. Nampak tak? Masuk-masuk tengok tok guru mengajar ni, aku reti dah, tak payah mengaji. Keluar tak mengaji. Itulah ujub. Nampak tak? Rugi dia sampai bila-bila duk bodoh orang tu. Tak gitu Semua dia tak diri dia kata aku dah boleh, aku dah bagus. Habis. Itu ujub. Kita selalunya bincang rendah, lu profile aku banyak tak kerti lagi, banyak tak faham lagi. Nampak tak? Mungkin ada benda yang aku belum pernah dengar. Nampak tu dia. Tadi itu Allah telefon saya kan tanya. Kan? Tanya kan. Dia kata lepas Isya ni ada 4 rakaat sembahyang. 4 rakaat, 1 salam, 1 tahiyat. Dia pun dia kata tak pernah dengar pun ustaz. Perempuan lah. Bunyi sound aku tu tak pernah dengar pun ustaz. Ya. Dah. Lepas sembahyang Isya ni ada pula sunat 4 rakaat. Sekali 4 rakaat 1 gus, 4 rakaat 1 tarawih, dengan tidak ada tahiyat awal, tidak ada 2 salam. Selama ni tak pernah dengar. Saya kata selama ni hang tak pernah mengaji. Tu jawabnya. Benda tu dah common sangat lah ya. Aku masa budak-budak dah mengaji dah, dengar bab ni dah ya. Pasal pergi mengaji, pergi tengok tok guru baca kitab. Nampak tak? Kitab-kitab kuning dulu kan, kitab fiqh. Dulu Matala'ul Badrin. Kita awal banyak pondok-pondok mengajar Matala'ul Badrin lah. Pendek kitab kecil ya. Perukunan Melayu tak ada lah. Perukunan Melayu tak ada. Tapi dalam Matala'ul Badrin ada ya. Kitab-kitab besar tapi tak mengajar lagi lah. Dah ada sebut dah. Ya. 4 rakaat lepas Isya. Selain daripada ba'diyah Isya 2 rakaat yang mu'akadah, ada lagi 4 rakaat yang ghairu mu'akadah. Dia ghairu mu'akadah yang bukan dituntut. Memang 1 salam, 1 tahiyat. Barang siapa yang buat 4 rakaat ni, 1 salam, 1 tahiyat tadi, seolah-olah dia bersemayam di malam Lailatul Qadar. Itu dia punya status pahala dia tinggi. Jadi 6 rakaat lah. Nampak tak? Abang dah kata tu hadis sahih. Hadis sahih yang menyatakan demikian itu. Jadi pendek kata, bukan satu perkara yang luar biasa baru dengar. Fatihah pun baru baca, baru dengar. Itu pun dengar TikTok. Nampak tak? Kalau buka kitab tak baca, pergi dengar TikTok. Itu dia lah. Banyak lagi, tak habaq ada lagi tu. Banyak benda kan. Kita boleh jamak sembahyang. Jamak ni ustaz pun tak tahu, guru mati dah. Alhamdulillah sahabat saya sendiri. Saya habaq kat dia. Saya kata ustaz, kita boleh jamak qabliyah sembahyang qabliyah zuhur, boleh jamak kepada ba'diyah. Boleh ke dia? Orang ni mengajak kitab Mesir, kitab besar, kitab Arab. Tapi kita di luar daripada makna kita terlepas pandang lah. Bukan dia tak reti, terlepas pandang. Terlepas pandang ini kita nak ambil faham. Pendek kata, banyak rujukan yang kita kena buat kan. Boleh jamak. Sekarang ni kita masuk masjid, kita tengok-tengok imam dah sembahyang zuhur. Kita dah terlepas 4 rakaat. Qabliyah dia ada 4 kan. Yang 2 tuntut, 2 tidak tuntut. Betul tak? Sebelum zuhur. Kita dah masuk jemaah, kena ambil jemaah lah dulu. Ikut sembahyang imam jemaah. Dalam ketika sembahyang jemaah tu kita berniat lah. Niat tak batal sembahyang. Tak ganggu pun. Niat aku jamakkan qabliyah zuhur 4 rakaat kepada ba'diyah. Nanti lepas sembahyang, habis sembahyang Isya, habis sembahyang zuhur dan imam dah berdoa apa semua, kita sembahyanglah 8 rakaat. Tak abang dia yang tu ni. Abang tu lagi terkejut. 8 rakaat ada dalam perhiasan dalam bapa perhiasan penuntut dah.
Tengok juzuk awal, ya kan? Idaman Penuntut lah. Kitab Idaman Penuntut juz awal. Ahli Majlis Fatwa Johor itu dia kitab tu. Orang alim semua. Buka kitab tu Idaman Penuntut juzuk awal, adalah bab ni. Nampak tak? Itu dia. Itu di antaranya. Buat 8, tapi sunat kita adakan tahiyat awal. Nampak? Tahiyat awal duduk di mana? Bukan di 4 rakaat. Tahiyat awal duduk pada rakaat yang ke-7. Nampak tak? Itu ada sebut dalam kitab lain pula. Jawharatus Saniyah nama kitab dia. Ada sebut. Syekh Daud Al-Fatani pula. Ada sebut ya. Masukkan tahiyat awal pada rakaat yang ke-7. Kalau bubuh rakaat yang ke-6 kacau. Sebab kita ada satu tahiyat, satu sembahyang kita ambil kias kepada sembahyang maghrib. Kamu sembahyang maghrib. Tahiyat awal dia pada rakaat kedua, lepas tu satu rakaat kan. Dia turut rakaat kedua tahiyat, rakaat ketiga tahiyat. Dikias kepada situ. Jadi ulama mengambil faham, ulama fiqh mengatakan bahawanya 8 rakaat hendaklah rakaat yang ke-7 dibaca tahiyat awal. Di rakaat pertama sampai rakaat yang ke-7 tiap-tiap Fatihahnya ada surah. Ada surah. Dia kena baca 7 surah lah. 7 surah. Pilihlah Alha wal Asri, Qul ya Iza ja, Qul wallah, Al-Falaq, An-Nas. 7. Senang je kira. Tahiyat awal rakaat ke-7, bangun rakaat ke-8 Fatihah saja. Bagi salam. Cantik. Nampak tak? Itu kaedah dia kan. Benda ni kita kena mengaji lah. Tak mengaji, ustaznya merepek. Dia kacau. Kata-kata merepek, besok kita kena ada masalah kan? Sebab hukum tu semua ada. Ulama-ulama ni dengan itu kita nak ambil faham. Baik, balik kepada apa yang kita mengaji sekarang lah, ya, yang kita tengok ni. Ya, cepat masa berjalan. Baik. Jadi Mujahid mentafsirkan bahawa jin itu menjadi sombong, tapi Qatadah Abu Aliyah Rabi' Ibn Zaid mentafsirkan oleh kerana manusia telah pergi melindungkan dirinya kepada jin, dia pun diperbodoh oleh jin itu sehingga kian lama fikiran kian kacau dan kian lama fikiran kian takut kepada jin, padahal Allah menentukan tempat takut hanya kepada Allah. Yang dia takut kepada jin buat apa? Ya. Itu di antara unsur-unsur yang kita takut lah. Ada manusia ni dia ada 5 perkara dia takut, kena buang 5 perkara baru takut. Baru kita jadi takut kepada Allah. Saya ambil jalan mudah untuk tuan-tuan nak faham. 5 macam takut, ya. Kita kena buang. Ketua pertama sekali, takut mati, kena buang. Nampak tak? Kalau takut mati, bila nak jumpa Tuhan? Tak mau jumpa Allah kah? Ya, Allah Tuhan kita yang kita sayangi, yang kita kasihi. Kita nak balas cinta Allah dan kita rindu kepada Allah sebab Allah adalah Tuhan yang memiliki kita, pemilik kita sendiri. Ya, kita nak balik kepada Allah. Jadi kalau buang takut, kalau takut mati, tak jumpa Tuhan. Itu jawab dia. Bukan susah ya. Nampak tu ya? Tak jumpa rahmat, tak jumpa nikmat. Habis. Itu takut nombor 1. Nombor 2, takut miskin. Ya, rezeki Tuhan tanggung. Nampak tak? Cari berkat. Nak kaya, cari berkat, bukan cari harta. Jangan silap ya. Orang cari harta kan? Tak betul. Ya, nak berkat, cari berkat, bukan cari harta. Itu yang kedua ya. Kedua, takut miskin. Ya. Yang ketiga, takut rugi. Manusia ni rugi kan? Kita takut rugi. Jangan takut rugi. Sebab Tuhan bagi jalan keluar. Ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Takut rugi ya. Jadi kita minta kepada Allah illal ladzina amanu. Dia datang illa tu ya. Tang situ ada. Jawab dia kan. Yang ketiga takut rugi. Ya. Yang keempat, ya. Takut kufur, jatuh kafir. Nampak tak? Takut jatuh kafir, murtad kepada Allah. Nampak tak? Dan yang kelima, kita kena takut. Takut tak jumpa Allah. Takut tak jumpa Allah. Tok Guru baca kitab cerita pasal hadis Nabi, bila orang mati masuk kubur, nampak tak? Kalau dia tu orang soleh lah, yang mati tu orang soleh, masuk kubur, pakat datang kumun ziarah dia. Segala ahli kampung qaryah barzah tu akan datang ziarah dia. Yang mana kenal tak kenal semua datang ziarah dia. Nampak tak? Kita ada pendatang baru balik kampung. Baru balik kampung ni.
Maka datang mereka berpusu-pusu dengan senyumnya, dengan bertanya pasal, bertanya kita punya cerita hal, kita bertanya orang yang hidup yang kita tinggal, ya. Tu nah. Kita pun dia tengok semua wajah-wajah yang ada tadi ni, ada yang kita kenal, ada yang tidak kenal, ada yang ala-ala macam kenal, ada yang boleh-boleh kenal, ada yang macam tak kenal. Ya. Kita tengok semua. Dan kita tentu nak cari orang yang paling kita favorite, ada kan? Tu nah. Dan orang tu dah mati dah. 5 tahun, 5-6 tahun sudah dah mati. Kita nak cari. Awak tak nampak? Awak tak nampak si pulang? Kita akan tanya kepada mereka ni mana si Anu ni? Dia ni mati dulu daripada aku 10 tahun dulu. Mana dia pergi? Dia jawab apa? Kalau tak ada datang sini, ada di sana. Kalau tak ada di sini, ada di sana lah. Faham di sana tu di mana Dalam neraka lah. Maknanya dalam dia masuk di dalam mana? Dalam jurang-jurang neraka. Belum masuk neraka lagi. Baru jurang-jurang dia. Tidak nak. Dia duduk di situ lah. Makna kata, rugilah. Itu kita takut tu. Takut tak jumpa Tuhan. Jadi takut yang kita kena buang. Takut ni, ya. Carilah jalan untuk jumpa Allah. Itu 5 lah takut ni. Tuan-tuan, ya. 5 takut ni kena buang. Kalau tidak kita tak jumpa Allah, kita tak jumpa lah kehidupan yang bahagia di akhirat. Itu paling penting, ya. Itu paling jelas. Kemudian Sa'id bin Jubari menafsirkan bahawa lantaran manusia itu melindungkan diri kepada jin, maka bertambah lama bertambah condong si manusia jadi kafir. Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Fathul Qadir, dalam tafsir Sa'di, dalam tafsir Quraisy Shihab ni, ada kat saya Quraisy Shihab ni, ya. Semua kita tengok, semua yang bagi tafsiran yang sama, ya. Tak ada beza, sama. Cuma Mujahid Mujahid kata jin tak masuk syurga. Walaupun jin tu jin Islam, jin yang soleh tak masuk syurga. Itu kata Mujahid, seorang ulama tafsir. Dia seorang aja kata. Yang lain jin masuk syurga, tapi dia orang tak nampak kita. Kita nampak dia. Dia masuk syurga, tapi bukan syurga kita. Dia ada syurga dia sendiri yang Allah Ta'ala bentuk. Bahagian syurga, bukan satu bahagian syurga lain pula. Syurga tu juga ada portion. Portion dia. Satu bahagian yang mana Allah letakkan jin dalam tu, di mana mereka tak nampak kita. Kalau dia nampak kita, dia lagi sedih lah. Tengok nikmat kita hebat. Nikmat yang Tuhan bagi tu hebat sangat-sangat. Nanti dia kata pula awak tak adil. Tidak lah. Maka tu Allah tak bagi dia orang nampak kita, tapi kita akan nampak jin. Kita nampak dia kesian lah. Allah, aku makan pinggan porselin, dia pakai pinggan tin. Itu aja beza, ya. Kata lagu tu lah, nak dipahami. Ya. Ada orang berdukun yang katanya melihara jin Islam, ada juga berubat dengan pakai jin Islam. Nampak, ya, jin Islam, ya. Jin itu katanya boleh disuruh-suruh, malahan boleh disuruh mengambil mutiara ke dalam laut, dasar laut, dicari benar-benar fakta kenyataan, berita tidak bertemu pangkal yang benar dapat ditanggungjawabkan. Itu dia. Tapi saya bisa jumpa lah. Saya jumpa dah. Jumpa dah, mati dah orang tu pun. Sudah perak je lah. Nak pergi pasal lain, pasal barang hilang. Nak pergi cari pasal kereta hilang. Kereta syarikat. Dia punya director sendiri bawa saya pergilah. Teman dia aja, dia kata. Saya bawa, dia bawa saya pergi. Ustaz nak pergi tengok, dia kata, kita pergi cari tempat ni. Nak pergi cari kereta saya hilang. Kereta di dalam warehouse tu, ya. Dalam showroom tu. Showroom hilang kereta. Nak pergi ambil balik kereta tu, pergi jumpa lah orang tua ni. Kita boleh lah. Dalam masa itu datang seorang perempuan Cina. Perempuan Cina ni, dia pula kehilangan cincin dia, cincin kahwin dulu. Mahal lah cincin perlian tu kan. Cincin hilang. Kemudian tu orang kita ni lah, orang Melayu lah, beromok dah lah. Dia pun tengok-tengok, dia kata tak apa, tapi ini kalau ambil saya ni cincin, dia kata nyonya jangan menyesal tau tak? Takut nyonya menyesal. Saya tak nak menyesal, dia kata saya mau saya main cincin tu apa jadi pun. Okey. Dia masuk bilik tu, ada cerita lah tu. Tu yang kita masuk bilik tu, ada cerita-cerita bercakap dengan orang dia agama, pergi ambil cincin tu kan. Tup sini jari jatuh.
Jari perempuan jatuh, ada cincin di jari tu. Saya tengok sendiri dengan darah-darah. Saya pun nak terkejut. Mana main cincin? Cincin tu boleh jatuh daripada siling, jatuh ke lantai. Dengan darah-darah ada cincin. Rupanya jin tu pergi kerat jari kawan tu. Jari siapa tu? Jari menantu dia sendiri, perempuan. Tu dia kata kat maknya nyonya jangan menyesal tau lah. Saya pergi ambil balik, nyonya jangan menyesal lah. Dia kata tak nak menyesal, saya nak juga. Ni cerita betul ni. Sing is believing. Bukan saya dengar cerita. Saya sendiri tengok dengan mata. Tu jadi modal dia tengok hari ni. Oh, benda tu sahih kan. Maknanya ada cerita orang berkhadamkan dengan jin buat kerja kat dia. Semua nampak ya? Tu dia ya. Tu dia. Dalam masa yang sama juga, ini Hindu pula. Dia ni pula satu bos di satu kelas, hilang komputer, laptop dia hilang, 8 biji. Nampak? Ramai duduk situ. Saya tunggu, kami nak tengok, saya tunggulah. Seronok nak tengok gambar ya. Bukan senang nak tengok tu. Kita ambil laptop kan. Dia kata ada laptop ni, dia masuk bilik cakap. Saat ni dalam masa lebih kurang dalam 20 minit, pergi ambil laptop di belakang rumah dia. Belakang rumah dia pokok pisang penuh. Habis laptop dia tuang dan pergi buang dalam acak. Di dalam pokok lingkup habis semua. Nampak? Dia ambil 8 biji laptop. Semua duduk dari ayat acak, tapi ada yang elok juga lah. Dia kata dia balik dia kena cuci lah. Dia bukan bawa main elok letak tak lah. Jin mana dia tahu? Mana dia tahu laptop tu ada nilai apa semua, dia pergi campak situ. Bos dia suruh ambil. Nampak? Tu cerita dah. Tu 3 perkara saya dah tengok, kemudian kami balik. Nampak tak? Tu makna kata kereta tu dapat tahan, kereta tu di Lebuh Raya Karak. Tahan kereta tu. Sekarang kereta ada di sana dia tu. Kereta tak di start. Orang dia dah pergi mati enjin apa semua lah. Tak boleh start, dia pakat lari tinggal. Nampak tak? Pergi ambil kereta. Dia pun arah syarikat dia di Kuala Lumpur, dia orang pergi ambil di Karak kereta tu. Masa pergi ambil tu, kereta tu hidup, dia buat berjalan balik, masuk balik showroom. Tu dia lah. Masa tu kereta tu hebat lah. Honda special, Honda Legend, baru satu mari dia. Masya Allah tuan-tuan. Ini di antara kenyataan yang saya tengok dengan mata saya sendiri lah. Bukan kita dengar terus kita cerita atas pengalaman yang kita tengok sendiri. Maknanya orang berkawan dengan, orang berkhadamkan dengan jin. Boleh David Copperfield yang buat silap mata memang dia berkawan dengan jin lah. Itu anak saudara saya sendiri, jaga di WTC, bawa naik telur satu kontainer telur ayam, bawa naik tingkat atas sampai tingkat atas, sekian tingkat tak boleh naik lah, kena tunggu dia ambil sendiri. Besok pagi tengok satu kulit telur pun tak ada, satu kulit telur pun tak ada, satu kontainer punya telur. Tu siapa makan telur? Itu jin. Dia orang confirm tadi ni dia ada berkawan dengan Ifrit. Ifrit ada dia punya khadam lah, yang buat kerja-kerja silap mata dah. Itu di antara David Copperfield. Contoh lah. Itu betul, anak saudara saya sendiri yang bertugas di situ. Dia kata tak nampak hamba kuda. Kami duduk cek di tempat kuda pagi tadi, kami turun pergi tengok, naik, dia pun dah keluar tengok, kulit telur pun tak ada. Makna kata dia punya jin makan kulit-kulit telur. Tu dia. Ini perkara yang memang sudah berjalan begitulah boleh. Jadi itu di antara yang boleh kita ambil faham. Ada orang berdukun, maka itulah di antara yang sekali ini tidak salah lah, silap lah kalau kita kiranya bersandar kepada jin lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-7 nanti pada akan datang insya-Allah ayat ke-7. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Cakap itulah kita akan ambil insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.